Jadi saya rasa kita jemput kedua-dua panelis ya, sebab saya nampak ada beberapa soalan yang saya akan ajukanlah ya kepada para panelis ya. Jadi soalan pertama ya, Assalamualaikum Prof. Bagaimana mengenal pasti serta membantu menangani masalah murid dalam pembelajaran dalam tempoh PKP di mana PDP bersemuka tidak berlaku untuk menghubungi mereka? Pun amat suka, lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik ni, kita para guru suka untuk mengendali masalah, mengurangkan stres yang murid hadapi untuk memberi respon dalam aktiviti PDPR. Jadi saya rasa soalan ni tadi keluar masa Dr. Suzaili ya. Jadi mungkin Dr. Suzaili ingin jawab. Okay, terima kasih. Saya cuba Prof macam mana tentang soalan yang pertama tadi tu. Jadi kalau sepaham saya dia kata macam kalau pandemik susah nak menghubungi murid. Ya? Lepas tu macam mana pula nak mengurangkan stres murid tu supaya dia respon dah dalam PDPR. Saya rasa dalam tempoh pandemik ni kita memang sangat terhad ya daripada segi komunikasi antara guru dengan pelajar. Tetapi kalaulah tanpa komunikasi kadang-kadang kita memang tak boleh tahu apa masalah yang berlaku tu terhadap pelajar tadi tu. Tanpa kita bertanya, jadi dua cara saja, sama ada bertanya dengan pelajar itu sendiri ataupun dengan menghubungi ibu bapa mereka. Bergantung pada umur lah. Ya. Contoh kalau umur dia adalah pelajar remaja, saya sarankanlah guru lebih menghubungi mereka terlebih dahulu ya untuk bertanya secara direct apa masalah, kenapa tak masuk kelas dan sebagainya. Tapi ini memerlukan komunikasi yang baiklah. Kalau tanpa komunikasi memang bermasalah daripada awal, mungkin sukarlah guru tu nak mendapatkan pandangan ataupun maklumat daripada pelajar tadi. Itu yang pertama. Kalau pelajar tu pelajar sekolah rendah, maybe boleh dapatkan daripada ibu bapa dia lah. Tapi sekali lagi saya tekankan kalau tak ada komunikasi macam susah. Kita tak boleh tahu ya. Ada banyak 1001 sebab kenapa mereka tak join kelas online ya. Dan kadang-kadang masalah tu masalah daripada yang remeh-temeh sehingga masalah mungkin kesihatan mental lah ya. Itu pun kita perlu bagi tahu jugalah. Jadi komunikasi tu kena diikhtiarkan supaya lebih baik. Cara menghubungi tu kena ada. Terima kasih Dr. Suzaili. Dan Sama-sama. soalan seterusnya, Assalamualaikum Prof. Pada pandangan Prof, bagaimana cara terbaik yang boleh guru lakukan untuk menarik murid yang mempunyai isu kesihatan mental agar hadir PDPR ya? Ya, ini pun satu soalan yang bagus ya. Sebab status pelajar tu kita tahu dia ada kesihatan mental. Contohnya kemurungan ke, cikgu dah tahu dah. Jadi bila buat kelas pelajar tak nampak muka ataupun sama ada tak hadir langsung ataupun tutup kamera dia ya bila ditanya tak menjawab. Okey, hati-hati sikit di sini pesanan saya sebab kalau pelajar tu memang ada masalah kesihatan mental, kita kena sebenarnya apa yang perlu dibuat adalah untuk guru tu pastikan keadaan pelajar tu daripada tahap kesihatan dia lah. Ada pelajar yang memang contohnya mengalami kemurungan, dia stabil ya, kemurungan dia stabil. Bila kemurungan dia stabil, sepatutnya dia tak ada masalah untuk berinteraksi dalam kelas, untuk menghadirkan diri atau berinteraksi dengan guru dan sebagainya. Tetapi ada juga pelajar yang mempunyai kesihatan mental, contohnya mereka murung ni memang sedang murung. Maksudnya mereka sedang berada dalam fasa relapse ataupun memang tidak mempunyai masalah kemurungan tu, contohnya mereka tak berminat ya. Mereka tak boleh tidur waktu malam, jadi mungkin waktu kelas buat tu mereka tidurlah tidur untuk ganti balik tidur yang bermasalah tadi tu, ataupun mereka memang tak ada motivasi ya. Jadi pastikan kesihatan mental tu kesihatan macam mana, apakah jenis dia dan apakah tahap dia. Dan maklumat sebegini saya rasa again komunikasi is the key. Sama ada kalau guru tu memang baik dengan pelajar tadi, dia boleh interact direct lah dengan pelajar. Atau kalau tidak pun, the only way is untuk berkomunikasi mungkin dengan ibu bapa lah ya, ibu bapa pelajar tadi, untuk pastikan dia ada dua isu di sini, sama ada pelajar tu sihat atau tidak lah. Dan yang kedua sama ada kita nak tahu kesan kenapa tak hadir tadi kan. Jadi kedua-dua langkah tadi sangat perlu.
dan ini adalah salah satu langkah juga untuk guru memantau kesihatan mental pelajar. Saya rasa sangat penting lah. Terima kasih Dr. Suzaili. Seterusnya ada yang bertanya ya, ada tak macam soal selidik ya atas talian atau luar talian ya untuk ni golongan kanak prasekolah atau tadika. Jawab supaya kita tahu kesihatan mental mereka. Ya, mungkin Okey. Siapa? Siapa? Prof. Suzaili boleh Saya cuba jawab? dulu. Sebab kalau soalan sebegini, biasanya screening lah saya rasa ni. Macam kita ada screening kan online. Tapi untuk yang ni dia spesifik pada bawah, berapa tahun tadi? Bawah tadika. Tadika kan? Okey. Yeah. Kalau tadika memang tak, tahu saya tak ada yang untuk mereka jawab lah. Ya? Tapi sebab mereka ni kira tak tahu lagi nak baca and so on kan. So rating tu kebiasaannya dilakukan oleh sama ada guru atau ibu bapa. Ada tapi tak banyak ya. Satu yang mungkin yang ada contohnya macam strength and difficulty questionnaire. So kita ada untuk rater dia adalah guru ataupun nilah ibu bapa. Cuma saya nak pesan sedikit, kalau soalan-soalan yang bersifat screening ya, dia kita kena hati-hati untuk tidak membuat conclusion ataupun konklusi tertentu. Contohnya kalau rate dia tinggi, kita terus kata anak kita ada masalah kesihatan mental. Dia tak semestinya begitu. Jadi dia screening questionnaire adalah untuk alertkan kita apakah yang mungkin berlaku dan seterusnya perlulah dibincangkan dengan mereka yang lebih pakar ya untuk tahu kenapa, apakah sebab-sebab dan sebagainya lah. Jadi ada tetapi kena tidak banyak untuk yang bawah 6 tahun ni, rating bukan mereka tetapi oleh ibu bapa ataupun guru. Ya? Mungkin Prof. Rahim ada nak tambah sedikit ke mengenai itu? Okey, terima kasih Prof. Moderator. Okey, apabila kita menggunakan tool screening ni, kita kena berhati-hati ya. Sebab apa? Kita akan easily come to a conclusion. Ya, dan ada kalanya screening tool yang kita gunakan tu mungkin tak kena mengena dengan age group tu. Jangan pula kita gunakan yang adult ya, kita bagi dekat anak kita yang berumur kan 7 tahun dan sebagainya, dia pula main isi macam tu, lepas tu kita label, oh anak kita ni stres, anak kita ni tahap depressionnya parah. So itu akan memberi satu stigma yang sangat buruk ya. Sebab itu kalau boleh lah ya, kalau boleh ibu bapa ataupun guru kalau mendapati anak mereka menunjukkan tingkah laku ya, ada changes dari segi behavior, seeloknya adalah membawa kepada kaunselor sekolah ya. Mungkin kaunselor sekolah boleh menasihati ataupun boleh bawa anak mereka kepada clinician ya, psychiatrist ya, clinical psychologist. Jangan menganggap anak kita ni baru 7 tahun 8 tahun mereka tidak ada masalah kesihatan mental. No. Ya, jangan ya. So at this point of time, anyone can experience mental distress actually. Terima kasih Prof. Rahim. Jadi seterusnya, Assalamualaikum. Bagaimana cara saya sebagai seorang guru untuk menegur rakan-rakan yang membuka kisah pelajar kepada cikgu-cikgu lain supaya tidak timbul tekanan kepada murid kerana kadang-kadang luahan atau permasalahan murid dijadikan sebagai bahan umpatan gurauan atau jenaka. Saya rasa ini soalan yang sangat bagus ya. Jadi silakan mungkin Prof. Suzaili dan mungkin Prof. Rahim boleh tambah. Okey, tadi saya ada sebut sikit kan tentang teacher as role model kan. Guru sebagai model lah untuk para pelajar. Jadi daripada apa yang saya bentangkan tadi, kita tahu peranan cikgu tu sebenarnya besar. Jadi cikgu boleh menentukan perkembangan sosio-emosi kanak-kanak tu remaja tadi. Jadi sekiranya berlaku sebegini, ada isu dari segi trust tadilah yang saya bincangkan tadi ya. Macam mana pelajar tu akan rasa kurang percaya dan tidak meluahkan, stigma mula datang ya, di mana pelajar kata kalau dia cakap dengan cikgu nanti cikgu akan ketawakan dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Saya rasa kalau perkara ini berlaku mungkin kadang-kadang tu tanpa disengajakan ya, ataupun mungkin disebabkan akibat konsekuens daripada perbuatan itu tidak diketahui. Jadi saya sangat berharap dengan penerangan tadi tu kita tahu bahawa apa-apa tahap kesihatan mental ataupun kesejahteraan mental ini
boleh ditentukan ya ataupun dimainkan peranannya dengan begitu besar sekali oleh guru. Jadi perkara sebegini tidak timbul lagi lah ya. Maksudnya hormat. Ingat ya, saya kata tadi ada kita perlu hormat dengan pelajar tu walaupun mereka jauh umur, jarak dan sebagainya tu, tetapi perkara-perkara sebegini di mana kepercayaan perlu ada lah ya. Kecuali kalau misalnya perlu dari segi perbincangan itu perlu untuk management, further management. Itu pun bukan untuk satu sekolah ya. Ada cikgu-cikgu yang tertentu dan dia hendaklah secara tertutup. Boleh dilakukan sedemikian. Cuma Prof. Zarina, saya nak tambahkan sedikit lah. Saya sangat setuju Prof. Zuzaili dah berikan, tapi saya nak buat sedikit penambahan. Itulah sedih kan apabila seorang cikgu yang memberi ilmu ya, yang membuat sedemikian ya. So itu akan membuatkan student tu hilang percaya ya. Saya nak kongsikan satu kajian kes ya, satu kes yang pernah berlaku di mana ayahnya adalah seorang warga negara asing. Ya, warga negara asing dan telah pun ditinggalkanlah ya. So ayah tu bila kahwin adalah kahwin kot ya. So dia dah balik Bangladesh ya. So dia dah masuk sekolah ya, dan cikgu-cikgu sekolah itu tahu tak, almost every day mereka tanya dekat budak itu yang berumur 8 tahun. Ayah awak dekat mana? Ayah awak betul ke Bangladesh? Ayah awak duduk di mana sekarang? So sehingga pelajar itu, murid itu tak boleh, dia nangis untuk pergi sekolah sebab dia kata saya malu ya, saya malu apabila cikgu tanya di dalam kelas ya. So saya itulah kita ni kita belajar ya, kita jadi cikgu, kita jadi seorang guru ya. So bukan saja kita kena menurunkan ilmu, tapi kita juga kena amalkan etika. Etika is very very important. So janganlah disebabkan kita ni, sebenarnya guru ni, Prof Moderator, kita boleh membina seorang modal insan dan pada masa yang sama kita juga boleh menghancurkan seseorang sebenarnya ya. Sebab saya pernah deal dengan ramai banduan di mana ada penglibatan guru secara tidak langsung, guru-guru yang tak layak menjadi guru lah. So saya rasa etika is very important. Saya setuju dengan apa yang telah dimaklumkan lah ya oleh kedua-dua panelis kita. Jadi ini adalah komen sahajalah ya. Mungkin seorang daripada peserta kata mungkin ada cabaran lah di golongan pihak guru ya untuk mengajar dengan cara kreatif ya. Tapi saya rasa ini mungkin bukan semua guru lah ya. Ada yang sangat kreatif saya tahu, tetapi mungkin yang kurang kreatif boleh mempertingkatkan lah ya. Itu saja ya. Jadi seterusnya, Assalamualaikum. Boleh share macam mana hendak mengatasi stres baru masuk kerja bagi guru yang baru posting. Macam mana nak manage time ya. So sebab sekarang semua PDPR ya. Jadi silakan. Sesiapa yang ingin nak jawab ni? Saya cuba Prof. Sebab boleh? Tadi saya ada sentuh sedikit dalam slide saya kan macam mana cara-cara guru untuk menangani stres lah. Jadi saya rasa untuk menangani stres kita kena praktikkan cara-cara tadi tu. In fact healthy lifestyle ya. And then apa lagi yang saya sebut tu, ada banyak lah sebenarnya. Dan lepas tu kita kena ada, for me priority is very important lah ya. Maksudnya kita kena prioritize apakah sebanyak mana kerja yang kita ada tu, apakah prioriti pada ketika tersebut. Jadi managing time, prioritize apa task yang ada tu sangat penting lah. Terutama sekarang cikgu saya faham dengan online dan sebagainya kan, dia meningkatkan stres. Tapi walau macam mana pun kita kena tahu, kita kena sedar kita punya tahap kemampuan tu setakat mana ya. Kalau kita akui this is where the limit is, ini adalah limit saya. Kalau saya pergi lebih lagi, saya akan mendatangkan kemudaratan ya pada diri ataupun kesihatan saya dan kita buat sesuatu lah tentang itu. Maksudnya kita berhenti setakat itulah dan kita akui tentang perkara tersebut. Jadi pengamalan cara hidup yang sihat, pengamalan cara menangani stres ya yang betul lah. Ada banyak cara kan yang mungkin kita rasa teknik relaksasi ke teknik PMR dan sebagainya tu semua guru-guru kena praktikkan sebab memang menjadi seorang guru ni tugas dia bukan sedikit. Saya dah listkan banyak sebab-sebab yang meningkatkan stres guru tadi ya. Jadi cuma kalau ini mungkin baru masuk fasa adjustment. InsyaAllah saya rasa dengan bertambahnya lebih lama dalam kerja berkenaan tu kita akan menjadi lebih serasi lagi dan tahu dah lah, belajar dah macam mana nak
adjust our time ataupun apa kita punya sikap ya tentang penerimaan kerja. Itu yang saya boleh share lah. Terima kasih Dr. Suzaili. Mungkin saya buat soalan yang seterusnya lah ya. Saya rasa ini untuk Dr. Rahim lah ya. Apakah kaedah secara lisan yang berkesan untuk menasihati dan tidak menjatuhkan maruah anak untuk mengelakkan mereka cuba melayari laman web lucah? Adakah terdapat satu kaedah psikologi untuk mengekang isu sebegini? Ini adalah oleh cikgu ataupun as a parent? Dia tidak terangkan di sini sebenarnya. Mungkin saya boleh ulas secara general lah ya. Mungkin pendekatan itu berbeza ya, tapi walau apapun ya, kalau boleh kita as what Prof Suzaili said, kita kena hormat ya, kita kena hormat student ya, kita kena hormat anak kita. Okey, bukan saja anak yang kena hormat ibu bapa, kita pun kena hormat juga ya. Okey, so kita kena, sebab he is growing up ya, he or she is growing up ya, dan dia juga ada self esteemnya sendiri. So kita tak nak jatuhkan ya, pecahkan self esteem dia, maruah dia di mana-mana ya. Sebab one of the common things yang common mistake yang selalu dibuat oleh ibu bapa ialah suka membandingkan antara adik-beradik ya, dan suka marah ya seorang di hadapan adik-beradik lain. So itu juga akan merendahkan self esteem. So berkaitan dengan isu bahan lucah dan sebagainya, there's always ways lah ya. Sebab yang apa yang saya nak share ni, kita is not a blanket approach. Kita tak boleh pakai untuk semua kan. Mungkin hanya ibu bapa yang mengenal sikap anak itu kan, they should identify which is the best method untuk deliver message itu. Ya, ada kalanya mereka sambil makan tu mereka boleh cerita. Ada kalanya they need to bring anak tu mungkin keluar makan ke ataupun masa tidur ke So I think the approach may differ according to the situation, according to the family dan sebagainya lah. Tapi yang paling penting kita kena explain why. What will happen? Apa masalah itu? Apa yang boleh berlaku kalau benda ini berterusan? Kalau if anyone approach you, what you should do. Bagi tahu yang tu. Sebab ada kalanya kita bagi masalah sahaja. Kita bagi impak saja, tapi kita tak bagi tahu apabila mereka berhadapan dengan situasi ini, apa yang mereka perlu buat tu tidak akan diceritakan. Dan ibu bapa sentiasa kena bagi satu keyakinan kepada anak mereka. No matter what, I'm there always. Saya ada bersama awak. Kalau anyone yang ni, you can share with me sebagai contohnya. You can trust me. Itulah keyakinan itu kena dibina. Kalau mak ayah selalu marah, tiba-tiba bagi tahu you kena percaya saya, of course lah anak pun tak percaya kan. Mak saya macam tiba-tiba je baik. So that's why proses parenting ni is not one day punya show kan, Prof. So it's a process. Sebab itu kenalah ya. So that's why ibu bapa, guru, mereka kena tahu which one is the best untuk menasihati dan mendekati isu ini. Saya setuju ya Dr. Rahim. Parenting is a long term investment lah ya actually. Jadi ada soalan mengenai ancaman cyber, jadi saya tujukan kepada Dr. Rahim lagi sekali. Apakah cara yang boleh kita buat untuk membantu anak murid yang mempunyai masalah gangguan seksual atau apa-apa berkaitan dengan cyber sexual grooming? Okay. Kalau first kita kena identify the process of identification, sama ada murid kita ni sama ada dia terlibat ataupun dia diancam dalam isu ini ataupun tidak So apa yang kena buat ini juga berikutan dengan yang soalan pertama yang Prof Zarina tanya kan, in what way kita boleh dapat tahu mereka menghadapi masalah ataupun tidak sebab of course lah I think PDPR ni sebagai seorang guru kelas ataupun sebagai seorang guru counselling, you must have one extra slot for your kids. Jangan masa mengajar tu, jangan integrate in between tu. Just one slot yang khas untuk sebagai sesi luahan, sesi perkongsian. Tak perlu
touch on syllabus, more on sharing. So kalau ni, okay, they can educate. Okay, hari ni kita akan tengok about sexual grooming. Apa itu sexual grooming? Okay, kalau let's say anda semua ada sesiapa yang pernah ni, boleh PM dekat cikgu. Nanti kita boleh discuss. So because why these kids sebenarnya mereka nak bantuan, tapi mereka tak boleh nak luahkan. They actually dalam diri mereka, they are actually crying for help actually. Apabila kita offer, nanti dia rasa, oh, seolah-olah, wow, I think this is the best time I boleh ceritakan kepada cikgu. So nanti bila cikgu dah dapat tahu masalah tu, okay, so cikgu kena bagi tahulah, yang first tu adalah preserve the evidence. Preserve the evidence. Simpan bukti itu. Jangan pula cikgu menasihati murid, padam semua, bagi padam semua. Jangan. Bukti itu kena simpan sebagai contohnya. Lepas tu boleh bagi tahu, boleh tak saya membawa isu ini dengan mak awak sebagai contohnya, ayah awak, ataupun dengan siapa awak selesa dalam ahli keluarga saya boleh. So sometimes cikgu ni kena memainkan peranan sebagai seorang mediator. Sebagai mediator dalam menguruskan isu-isu ataupun krisis-krisis yang ditimpa oleh student kita. Sebab sometimes ada parents yang very proaktif, ada parents yang very punishing. Kalau dapat tahu anaknya terlibat dalam masalah, mereka mula meroyan, mula marah dan sebagainya. So anak tak suka. So in this way cikgu boleh jadi mediator. Lepas tu of course go for lodging report. Lodging police report. Itu penting. Jangan sembunyikan isu-isu ini di bawah kapet. Kalau sekarang ni hal ini kita nak sebab nak jaga maruah, stigma dan sebagainya, kita simpan di bawah kapet, pelaku itu masih di luar dan dia akan target orang lain pula. So kita tandakan, so kita sebagai cikgu, we have to play vital role lah dekat sini, Prof. Betul tu Dr. Rahim, jadi cikgu ada peranan sebagai mediator. Okey, jadi soalan seterusnya. Assalamualaikum Prof, macam mana cara nak tangani isu pelajar yang tidak melibatkan diri dalam PDPR? Mungkin ni soalan umum, jadi saya serahkan kepada mana-mana panelis. Okay, mungkin inilah kan. Masalah PDPR ni bukan saja dengan student dekat sekolah. Kita pun face the same thing kan, Prof. Sebab apa kita kena tanya, kenapa student kita tak nak masuk PDPR? Sebab apa? Mesti ada root causes. Mungkin faktor tidak ada kemudahan dan sebagainya. So yang tu semua dah ketepikan, semua okey. Tapi masih dia tak nak attend. Apa? Kita tanyalah diri kita macam mana cara kita mengajar. Sebagai contohnya, kalau kita monotonous sampai 2 jam, memanglah kan. So mungkin inilah masa kita untuk memperkasakan kemahiran yang kita ada. We have to empower. Sebagai contohnya sekarang ni banyak tools-tools yang menawarkan online games. So in between tu cikgu boleh integrate elemen-elemen ini seperti online games, quiz. Saya nampak hari tu saya attend satu webinar, dia macam racing. Dia racing, dia kena bawa motor, lepas tu bila dia nak pergi ke next level, dia kena jawab satu soalan. Bila dia jawab satu soalan, baru dia akan pergi the next round. So all the students boleh main. So inilah cara kita untuk menarik pelajar kita untuk attend classes kita. Ini dari segi kreativiti lah. We have to be creative. Itulah cabaran kita sebagai cikgu dan pensyarah. Somehow kita kena learn juga tools-tools ini. So this is just one tips lah, Prof. Zarina. Terima kasih. Jadi mungkin soalan yang seterusnya ni ada kaitan kalau sama juga bagaimana nak mengatasi pelajar yang tidak mahu mengikuti PDPR walaupun mereka ada peranti atau handphone yang dipekalkan oleh waris. Apakah sebab mereka bersikap demikian? Mungkin Prof. Suzaili ke ada nak tambah daripada apa yang Prof. Rahim dah terangkan tadi? Ya betul. Actually saya setuju sangat dengan yang Prof. Rahim cakap tadi tu kan. So basically sebagai pengajar, kita semua pun pengajar dan pendidik juga. Number one, of course kita concern kalau cara kita mengajar tu is kata orang tu not very good lah in a way kan. Kita perlu perbaiki. Tetapi mungkin saya tambah sikit lagi sebab daripada pembentangan saya tadi, ada banyak sebab sebenarnya kenapa dia tak nak ikut PDPR ni. Tetapi concern kita
adalah mungkin perlu dilihat juga sama ada pelajar tu ada masalah ataupun tidak daripada segi emosi dia lah ya, emosi ataupun kesihatan dia ya. Kesihatan dia boleh jadi bermacam-macam kesihatan fizikal, kesihatan mental. Kalau kita tengok istilah sihat tadi kan, so ada beberapa domain ya yang kita perlu lihat. Jadi kalau kesihatan, saya cakap tentang kesihatan mental sebab itu yang saya bentangkan. Jadi kalau dalam keadaan mereka emosi tidak stabil ya, minat semua hilang, mereka mungkin ramai pelajar yang mungkin ada masalah tidur. Jadi apabila disuruh attend kelas daripada pagi, mereka bermasalah, mereka tak boleh buat. Dan itu akan dilihat oleh guru lah ya. Guru ada kena tahulah kenapa, apakah punca-puncanya. Jadi satu yang saya sebutkan juga tadi, macam komunikasi tu kena ada lah. Saya rasa ada guru juga bagi tahu kalau mereka nak trace kenapa setiap pelajar tak hadir PDPR tu satu tugas yang berat kan. Tetapi saya yakinlah, saya rasa di antara pelajar-pelajar tersebut, kalau ada konsistensi di mana mereka selalu tak hadir PDPR, itu adalah yang perlu diutamakan ya. Sebab sakit ya, kesihatan ataupun masalah kesihatan mental ni, dia punya salah satu ciri adalah persistent. Dia bukan kalau kita kata minat kan, mungkin dia tak hadir lecture guru ataupun kuliah cikgu ni saja, cikgu A, tapi bila cikgu-cikgu lain B, C, D dia hadir kan. Jadi pattern yang sama, itu mungkin minat lah. Tapi sekiranya cikgu A, B, C dan E tu semua pun tak hadir, apakah masalahnya? Yang tu kita sebagai guru mempunyai peranan yang besar. We are the first one to detect kan. Mungkin mak ayah dia terlalu sibuk dengan work from home, pun tak sedar juga anak dia tak hadir. Dia buka laptop tapi dia tak ada lah, tak jawab dan so on. So komunikasi itu penting. Kalau tak dapat komunikasi dengan murid, saya rasa perlukan pendekatan yang extra effort sikit, mungkin boleh tanya ibu bapa lah ya. Itu adalah kita punya sacrifice as pendidik untuk menyelamatkan lah, one of the way to probably safeguard our students kan, dengan cara tersebut. Jadi komunikasi lah is very important for all of these matters Prof. Suzaili. Jadi ada satu soalan, sepanjang PDPR kita akuilah ya, banyak kesan kepada murid, ibu bapa dan guru masing-masing menghadapi tekanan ya. Murid tertekan dengan PDPR, ibu bapa tertekan dengan kerjaya urusan rumah dan membantu PDPR. Guru juga terjejas ya sebab penglibatan murid dan arahan pihak atasan. Jadi ini soalan dari guru bimbingan dan kaunselor lah ya. Siapakah yang perlu diberi prioriti antara ketiga-tiga pihak ini? Mungkin Prof. Suzaili nak jawab dulu ke? Saya jawab sikit lah Prof ya. Ya, boleh. Jadi kalau tak silap saya ni guru bimbingan dan kaunseling. Ya, betul. Di sekolah kan? Ya, di sekolah. Jadi sebagai pendidik kita punya concern adalah kepada pelajar kita. Ya, maksudnya tapi ingat, walaupun kita concern kepada pelajar kita, secara tak langsung kita akan terlibat dan tahu juga apa masalah ataupun puncanya. Mungkin pelajar tu stres disebabkan apa, dan mungkin ada kaitan dengan ibu bapa yang terlalu sibuk juga ataupun ibu bapa mengalami stres disebabkan oleh kerjanya. Kalau kita nak improvekan pelajar tadi yang memang stres ataupun murung disebabkan oleh perkara yang berlaku di sekitarnya ni, kita perlu bantu juga ibu bapa ini kan. Contoh, itulah peranan guru, maksudnya bukan setakat pelajar tu, apa punca pelajar ni depres, sekiranya ibu bapa dia juga murung, maka kita kongsikan apa yang kita dah tahu tentang kemurungan ke kan, dan lepas tu kita channelkan macam mana bagi suggestion ataupun inilah suggestion kepada ibu bapa apa yang boleh dia buat, di mana nak cari bantuan dan sebagainya. Kalau ada stigma, apa-apa stigma berkenaan masalah kesihatan mental ataupun sebagainya tu, kita jadi orang yang pertama as guru untuk cuba sampaikan maklumat yang tertentu supaya menarik minat mereka untuk mendapatkan bantuan ya. Jadi itulah, because kalau ada masalah kepada pelajar, semua di sekitar pelajar tersebut, rumah dia ke, ibu bapa dia kan, apa-apa lagi rakan-rakan dia dibuli ke macam mana, kita kena tahu, because each one, semua kita kena bantu pelajar tersebut untuk tangani. Kalau tak buat,
maka nanti kesihatan pelajar tersebut tidak akan pulih 100% lah. Jadi nak ke tak nak, prioriti mungkin kepada pelajar sebab kita directly in contact dengan pelajar tadi, tetapi perlu juga address yang lain-lain ya, ikut kemampuan lah. That's why kadang-kadang kalau guru bimbingan dan kaunseling rasa kemampuan itu kurang ataupun macam tak cukup tangan kan nak bantu, dan perlu bantu perlu dicanangkan kepada profesional lah. Sebab kita bekerja secara collaboration kan, ada psikologis, ada kaunselor, ada doktor, dan semua ada kepakaran masing-masing. Saya rasa insya-Allah boleh ditangani pelajar tadi tu masalah dia. Terima kasih. Banyak soalan ni, ada soalan beberapa lagi lah, jadi saya akan pick up the next question. Situasi murid di sekolah saya sebelum PDPR, murid rajin dan memberi komitmen, tetapi bermula PDPR murid berubah 360 darjah, tidak buat kerja walaupun ditegur melalui telefon, WhatsApp, malah guru besar datang ke rumah. Murid tidak mengaku kesalahan walaupun di hadapan ibunya. Adakah sesi PDPR tidak secara bersemuka menyebabkan murid tidak bersemangat untuk belajar? Mungkin ada yang telah dijawab sebelum ni, kalau ada apa-apa yang nak ditambahkan oleh mana-mana panelis? Okey Prof, berkaitan dengan soalan yang tadi tu, ibu bapa yang mana perlu memberi keutamaan kan, seolah-olah macam kita tanya untuk masak kari ayam tu yang mana penting, dapur ke, gas ke, periuk ke, atau kena ada ayam, ya? Semua penting, betul, everything complement each other. Sebab everything dia bukan entiti yang berasingan. Guru, pelajar, ibu bapa dia bukan entiti berasingan. Ya, dia memberi kesan kepada sesuatu. Macam dia ada domino effect. Ya, kalau cikgu tak menjalankan tugas dengan betul, mungkin anaknya terjejas, dan disebabkan anak tak boleh perform, ibu bapa juga terjejas. So they are living in a one ecosystem actually. Yeah, so kalau ikutkan priority, tidak ada yang mana penting, yang kurang penting lah. Ketiga-tiga semua adalah penting. Dan berkaitan dengan soalan kenapa student tu tak attend classes ya, PDPR. Okay, I think guru bersama ibu bapa ya ataupun dengan pihak pengurusan sekolah, they have to do some homework. Ya, kena buat satu kajian lah ya, survey tinjauan. Why actually they don't want? Ya, sebagai contohnya, okay, mungkin mereka ada peranti ya, tapi situasi di rumah tidak membenarkan. Sebab apa? Sebab apa? Sebagai contohnya, jangan dekat sini saya nak tekankan, okay, musim PKP ni ramai anak dan pasangan terkesan dengan isu penderaan rumah tangga, keganasan rumah tangga. Ya, sebelum ni ayahnya yang seorang pendera dekat luar, tapi sekarang ni dia pun tengah lockdown dekat rumah. Sebagai contohnya ya, pernah ada satu kajian kes di mana pelajar ini dia average scorer lah ya, very good ya, kira consider bagus, tapi dia tak datang sekolah. Ya, so cikgu pun pelik ya, cikgu pun dah pergi, guru besar memang pergi ke rumah ya, anak dia kata okey saya akan datang, saya akan hadir, tapi dia tak hadir juga. Tapi apabila mereka tanya dekat jiran tetangga, dapat tahu every night ayah pelajar itu akan mendera maknya, dia, adik dia, dan every day pagi je, dalam pukul 5-6 pagi je mereka tidur sebab malam semua kena pukul. So kita juga tidak boleh menolak andaian itu ya, dan kita pun tahu kan keganasan domestik ini semakin meningkat musim PKP ini. So kita sebagai guru, pihak pengurusan sekolah, kita kena buat profiling ya, mana-mana pelajar yang tidak hadir, profiling mana-mana pelajar yang tidak hadir, faktor individu apa, faktor keluarga ya, faktor kemudahan. Ya, apabila kita dapat tu, kita boleh dapat satu pattern lah, kita tahu ya apa solusi yang kita boleh tawarkan kepada pelajar ini ya, sebab kita menganggap ada peranti dia tak datang. Jangan, PDPR ni bukan setakat peranti, is beyond that actually. Jadi terima kasih ya Prof Rahim. Jadi saya rasa hanya ada 1-2 soalan, tapi nampaknya masa mencemburui kita ya. Jadi dalam sekelip mata saja dah habis ya sesi webinar pada kali ini. Jadi saya ingin membuat 1-2 kesimpulan lah hasil daripada webinar ini. Berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Prof Suzaili, 1 dalam 5 remaja ya mengalami masalah kemurungan.
Ya, jadi kita perlu hapuskan ya stigma kesihatan mental ini, bukan saja di kalangan pelajar tetapi kalangan guru, komuniti, ibu bapa dan seterusnya ya. Jadi keselamatan di sekolah perlu diutamakan ya, termasuk pengurusan konflik ya di antara warga sekolah dan pihak pelajar dan juga ibu bapa ya. Dan Dr. Rahim pula ada menekankan ya golongan antara 16 hingga 24 tahun telah menunjukkan peningkatan mendadak ya 58% penggunaan social media semasa pandemik ini sahaja ya. Jadi oleh itu kita kena sedarlah bila menggunakan social media dengan lebih kerap, terdapatlah pula pelbagai ancaman cyber yang kita perlu berhati-hatilah ya, sebab sebenarnya kanak-kanak sekarang menghadapi cyber pandemic ya. Jadi ada pelbagai amalan mesra yang telah dikongsikan oleh Dr. Rahim, jadi insya-Allah kita dapat menggunakannya samalah ya. Jadi saya bagi pihak penganjur ya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis yang hadir dan juga kepada para hadirin. Para hadirin boleh membuat imbasan QR code ya yang akan dipaparkan selepas ini ya. Jadi insya-Allah lah ya, saya harap semua telah mendapat manfaat hasil daripada webinar ini. Insya-Allah kita akan dapat jumpa di platform yang lain pula di masa hadapan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.